Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana amruka wa ana ala a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu yaghfiru bailata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, khair. Alhamdulillah kita bersiaran lagi pada malam ni. Baik, tadi tempoh percubaan saya nak test apps yang baru diberikan. Tak apa, kita akan cuba upgrade dari masa ke semasa. Kita cuba, sebab yang tadi tu, apps tadi tu saya boleh sketch secara langsung nanti. Saya tak perlu nak tukar-tukar view. Tak apa, nanti kita akan upgrade insya-Allah. Khair, apapun kita sambung kuliah kita. Kita sambung kuliah kita pada malam yang penuh barakah ni. Baik, bantu sebarkan balik. Sebarkan balik live kita ni insya-Allah. Kita sebarkan balik kepada semua sahabat-sahabat kita yang saya log out tadi. Baik, kita akan sambung pengajian kita dalam syarah kita Hakikat Kehidupan. Dalam muka surat 14, saya nak sambung balik pengajian kita yang semalam juga tergendala. Dan malam ni kita akan sentuh balik insya-Allah. Kita akan sentuh balik apa yang nak kita bincangkan tentang cinta dunia dan kesan-kesannya dan cara-cara mengatasinya insya-Allah. Khair. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, bantu sebarkan dulu. Kita bantu sebarkan dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, muka surat 14 pada kitab yang baru, kitab yang versi yang sebelumnya itu muka surat 11. Muka surat 11. Ada dua versi kita punya kitab insya-Allah. Gelap gelita, mana yang ni log out balik masuk balik. Log out balik masuk balik. Okey. Khair, macam ni alhamdulillah. Kita cuba raikan dan sistem yang saya gunakan tadi itu dia boleh untuk live terus secara bahan-bahan yang saya dah sediakan boleh. Video semalam saya dah delete. Saya delete balik video semalam. Saya dah delete sebab tak berapa cantik dia punya view dia. Live sangkut. Dan malam ni insya-Allah kita cover balik tajuk yang saya tak dapat sentuh semalam insya-Allah. Khair. Baik, bantu dulu sebarkan dulu. Sekejap ya. Subhanallah. 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 Subhanallah.
Subhanallah, subhanallah. Testing suara 1 2 3 audio. Setting suara 1 2 3. Audio okey tak? Baik, live tadi boleh delete. Boleh delete. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Audio okey? Audio okey, testing 1 2. Testing 1 2, test. Baik, alhamdulillah. Baik, kita sambung. Yang tadi boleh delete. Live tadi boleh delete. Tak apa, nanti saya akan delete, nanti hilanglah. Baik. Jadi kita sambung perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Baik. Bagaimana yang dikatakan cinta dunia, kesannya dan cara untuk mengatasinya. Cinta dunia, kesannya, cara untuk mengatasinya. Khair. Semalam saya dah tentu satu cerita, satu riwayat daripada karangan rujukan pada kitab Mukasyaful Qulub karangan Imam Ghazali rahimahullah taala. Baik, dalam kitab itu daripada Ammar bin Sa'id meriwayatkan bahawa Nabi Isa alaihissalam pernah melalui sebuah kampung. Tiba-tiba ia mendapati penduduknya mati bergelimpangan di halaman-halaman rumah dan di jalan-jalanan. Nabi Isa alaihissalam lantas berkata, "Wahai Hawariyun, mereka mati kerana kemurkaan. Kalau mereka mati bukan kerana itu, mereka saling menguburkan." Maka dalam riwayat ini saya nak ceritakan malam ini bagaimana yang dikatakan ciri cinta dunia. Ciri cinta dunia itu. Baik, jadi bila kata ciri cinta dunia itu, maka kalau kita lihat daripada riwayat ni, kisah ini, kita akan nampak dia punya ciri dia. Yang ni apa? Cirinya adalah, mari kita sambung perbincangan kita ini. Baik. Sedang jemaah mata Allah SWT, maka Nabi Isa alaihissalam lantas menyeru, memohon pada Allah Ta'ala untuk mengetahui akan keadaan yang sedang berlaku pada penduduk kampung ini. Nah, maka lantas ia memohon kepada Allah SWT, lalu dia pun, maka Nabi Isa alaihissalam diwahyukan, jika malam tiba, panggillah mereka, maka mereka akan menjawab panggilanmu. Maka Nabi Isa alaihissalam menyeru, mohon kepada Allah SWT untuk mengetahui apakah keadaan yang berlaku pada penduduk kampung ini. Maka sedang jemaah mata Allah SWT, ketika malam pun tiba, maka dia naik ke sebuah tempat yang tinggi, kemudian ia memanggil, "Wahai penghuni kampung, wahai penghuni kampung, wahai penghuni kampung," kata. Maka dengan izin Allah hiduplah salah seorang daripada penghuni kampung itu. Maka dijawab oleh salah seorang yang telah mati itu, maka, "Wah, aku memenuhi seruanmu." Maka bagaimana keadaan kamu? Nabi Isa alaihissalam mengatakan bertanya kepada roh tadi yang dah mati tadi, bagaimana keadaan kamu? Ini kira mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa alaihissalam pun bertanya kepada penduduk tadi, bagaimana keadaanmu? Maka dijawab oleh penduduk kampung yang dah mati tadi itu, dia malap. Okey. Baik. Maka bertanya kepada penduduk kampung tadi, maka penduduk kampung pun cakap, kami memasuki malam dalam keadaan sihat, tetapi memasuki pagi dalam kematian. Mana malam okey, tak ada apa-apa, bila masuk pagi mati semua. Maka ini satu keadaan yang sangat perlu kita fikirkan. Bagaimana bahawa bila kata datang bala Allah Ta'ala ni, kita tak mampu jangkakan. Dalam keadaan okey, mati tu, macam tu, on the spot Allah boleh buat. Maka bergelimpanganlah mayat-mayat tadi. Maka ditanya kembali oleh Nabi Isa alaihissalam, maka dijawab kembali oleh roh tadi. Roh tadi pun menjawab, kami memasuki malam dan keadaan sihat, tapi bila masuk pagi dalam keadaan kematian. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, bagaimana boleh jadi begitu? Kerana kami mencintai dunia dan mentaati ahli maksiat. Mencintai dunia, mentaati ahli maksiat. Maka di sini keadaan yang berlaku pada
penduduk kampung itu dengan keadaan mati bergelimpangan, bergelimpangan. Maka roh Allah bermasuk pulang ke rahmatullah. Tu maksud roh Allah tu. Ya, mati mengejut, balak tu, bahaya ni. Dia panggil keadaan istidraj. Jangan main-main dengan istidraj. Nampak macam okey, sihat, tiba-tiba mati terus. Tu dia. Hati-hati. Sebab tu bagus dan menjadi satu sifat mahmudah, zikrul maut dan zikrul maut, kan? Ini ingatkan kematian. Maka cerita ini sebenarnya mata Allah SWT, ketika keadaan itu melanda pada penduduk kampung itu, mati bergelimpangan. Malam okey, besoknya mati semua. Malam okey, besok mati semua. Macam mana tu? Maka ditanyakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, kenapa boleh jadi begini? Dua perkara yang dijawab oleh penduduk kampung: cinta dunia dan mentaati ahli maksiat. Cinta dunia dan mentaati ahli maksiat. Nampak? Baik. Cinta dunia, mentaati ahli maksiat. Nampak? Maka bagaimana? Nabi Isa AS tanya, bagaimana? Istidraj, ya Tuan Admin Najaya. Istidraj, ya, maksudnya dalam keadaan sihat. Sihat, bagi harta, anak pinak, semua tanaman subur. Mana tak ada apa-apa masalah. Tiada apa-apa masalah. Sebab tu hati-hati dengan kebendaan. Hati-hati dengan kebendaan. Jangan ingat kita dapat semua perkara, kita rasa Allah rahmati kita. Hati-hati. Allah bagi harta banyak, Allah bagi sihat, tak sakit-sakit. Itu Firaun mana pasal sakit? Sesemua resdung pun tak ada. Nampak? Firaun tak sakit, Korun tak sakit. Nampak? Namrud, Raja Namrud hebat. Nampak tidak? Jadi jangan terpengaruh dengan kurniaan sekadar keduniaan. Sihat tu dunia, anak dunia, harta dunia, tu dunia lah tu, kebendaan. Masih belum lagi nampak ketaatan. Hati-hati. Hati-hati. Maka ditanyakan oleh Nabi Isa AS, ya, sihat sampai pegang sifat keakuan, sihat sampai nampak diri, sampai nampak kita lah yang sihat. Kita ni sihat sebab kita exercise, kita makan vitamin, maka sihat. Hati-hati. Ini bahaya sebenarnya Muhammad Allah SWT. Maka ditanyakan lagi oleh Nabi Isa alaihissalam kepada penduduk kampung, apa cerita cinta dunia ni? Nampak? Apa cerita cinta dunia? Maka cirinya yang seperti telah kita sentuh semalam, ciri yang paling ketara di sini adalah seperti kecintaan anak kepada ibunya. Ini ciri cinta dunia. Tamsilnya adalah seperti kecintaan anak kepada ibunya. Bagaimana? Yakni jika ia datang, kami senang hati. Akan tetapi jika ia hilang, kami sedih dan menangisi. Baik, mari kita tamsilkan kisah ini dalam kitab yang sebelum ini. Kalau kisah ni dalam kitab sebelum ni muka surat 10. Mana yang kitab sebelum ni, ada versi yang sebelum ni muka surat 10. Dan kitab yang baru ni letter muka surat 15. Muka surat 15. Baik, kita dah masuk muka surat 15. Baik. Kecintaan dunia ni seperti anak kepada ibunya. Mari kita buat tamsil. Benar Ustaz? Betul Ustaz Muhammad. Bersin pun tak pernah. Bersin memang tak pernah. Sesama sikit pun tak ada. Resdung pun tak ada. Baik. Kecintaan anak terhadap ibunya. Nampak? Kecintaan anak terhadap ibunya. Nampak? Jika ia datang, kami senang hati. Jika ia hilang, kami sedih dan menangisi. Menangisi. Nampak? Apa contohnya? Contoh kita dah sentuh semalam. Harta dunia itu harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati almal. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati almal. Harta itu fitnah. Harta itu adalah dunia. Harta adalah benda. Baik.
Kalau kita kaitkan dengan cinta dunia ni, jika harta datang kami senang hati, jika harta pergi kami sedih menangisi. Berapa ramai macam ni? Berapa ramai hari ini? Tanya kita sendirilah. Jika harta datang, harta je, belum lagi sedekah, tak cerita sedekah ni, harta datang kami senang hati, cium duit tu. Nampak tak? Jika harta pergi, ia menangisi. Malah pergi pula bila sedekah, dia sedih dengan sedekah. Nampak? Ada suka, tiada sedih. Cinta dunia tu Puan Ida. Betul tu. Contoh pula, ada suami, ada senang hati, tak ada susah hati. Berapa ramai? Yalah Ustaz, adat lah tu. Adat-adat jatuh pada cinta dunia, betul? Dia nak ada suami, tapi tak nak taat. Dia nak suami depan mata. Sedangkan taat bukan tentu depan mata. Taat di saat suami tak ada pun wajib taat. Nampak? Suami ada senang hati, suami tak ada susah hati. Sebab tu ramai yang sakit hati, sedih hati bila suami nak kahwin lagi tu, suami tak ada. Padahal senang hati itu sepatutnya pada ketaatan, bukan dengan kebendaan. Anak ada senang hati, tak ada sedih hati. Ini kalau saya cerita bab ni, dia akan menongkar arus dan jemaah mata Allah SWT. Menongkar arus. Sebab hari ini kita dimomokkan, kita digembar-gemburkan dengan kesedihan kepada kebendaan. Contoh, dalam bab ni, realiti kehidupan ni, Nabi SAW sabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, laisal ghina an kasratil arad, laisal ghina an kasratil arad, tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta. Nampak? Nabi kata, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina am nafs. Akan tetapi kaya itu dengan jiwa. Baik, mari kita tengok. Berapa ramai hari ini kaitkan kaya dengan harta, bila tak ada harta, dia menganggap tidak kaya. Maka sedih dia. Sebab saya orang miskin Ustaz. Sedih dia. Sedangkan Nabi dah kata laisal ghina an kasratil arad, tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta. Memang adat. Take note di sini. Malam ni saya nak take note, tekankan betul-betul. Ramai tersasul menyebut kaya je harta. Kaya je harta. Orang kaya je orang berharta. Orang kaya orang berharta. Tolonglah. Saya minta tolonglah. Minta tolonglah, janganlah lepas ni tersasul-sasul lagi. Jangan salah letak sifat kaya pada benda. Jangan. Kaya pada harta. Jangan lagi. Kaya pada kedudukan. Jangan lagi. Walaupun adatnya begitu. Tapi orang yang dah mengaji, yang dah faham, salah faham. Kaya je harta. Kaya je harta. Ini satu perkara yang perlu dibentras supaya kita tidak sedih dengan kehilangan kaya je harta. Bila tak ada harta, saya miskin Ustaz, saya sedih. Berapa ramai yang dididik untuk sedih kerana harta. Kaya je kereta banyak. Betul tu Tuan Khairul Aswad. Asal kaya je kereta, asal kaya je rumah besar, asal kaya je isteri besar. Isteri besar tu orang kaya tu. Isteri besar, suami besar, semua besar-besar, semua kaya. Dah tu kalau macam tu, gajah lah paling kaya, gajah paling besar. Asal besar-besar je kaya. Kereta besar, orang kaya. Rumah besar, orang kaya. Nampak? Kaya tu bukan harta. Nabi kata, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina an nafs. Tidaklah kaya dengan banyaknya harta. Jadi jaga-jaga fitnah harta. Jangan salah ambil sifat. Yang pertama, jangan salah ambil sifat. Harta tu benda. Harta itu benda. Harta itu benda. Kaya itu jiwa. Kaya itu jiwa. Kaya itu jiwa. Oh, jenuh nak ulang ni.
Harta itu benda. Harta itu benda. Kaya itu jiwa. Kaya tu jiwa. Walaupun adat ni lepas habis kuliah ni, tengok lagi, tersasul-sasul lagi. Walaupun Nabi kata kaya sebelum miskin. Kaya sebelum miskin. Asal kaya je, nak kahwin lagi. Tu dah Puan Roslina. Asal kait dengan kaya tu apa? Sedih, miskin. Miskin dia sedih. Wallahi, Nabi tidak pernah khawatirkan tentang kefakiran. Kan kita dah sentuh dalam kisah ni. Wallahi, Nabi tidak pernah risaukan tentang kefakiran. Benar Tuan Pak Su. Kaya yang dimasukkan Nabi di sini adalah walakinnal ghina an-nafs, akan tetapi kaya itu adalah dengan jiwa. Jangan salah ambil sifat. Jangan salah ambil sifat. Sebab tu sudah jemaah mata Allah SWT, tu habis kisah tadi. Maknanya cinta dunia ni kita sedih kehilangan dia, seronok bila keberadaan dia. Berapa ramai ni sedih kerana hilang benda je, tapi hilang pahala tak sedih pun. Berapa ramai? Patut abang tak kaya sebab kaya apa? Kaya harta. Kaya je harta. Kaya je harta. Nampak? Jadi berapa ramai ini sedih kehilangan benda. Ini ciri cinta dunia. Sedih kehilangan benda. Ada benda seronok hari-hari, dapat harta, dapat duit, atau dapat pahala yang seronok. Dapat duit, dapat pahala. Contoh macam majlis ilmu, free je dengar. Kadang-kadang ada orang malas dah pun jemu dah. Solat free je, solat free, dapat pahala. Patut seronok. Tapi tak seronok pun. Nak isteri-isteri, patutnya ada suami tu dah seronok dah, sebab boleh buat pahala. Ada je suami, Allahu Akbar, nak masuk syurga. Nabi kata dah, ada je saja suami. Wahai para isteri, jangan sedih sebab suami. Tapi hari ni berapa ramai yang sedih sebab suami? Sebab susuk tubuh suami tu, sebab kebendaan suami, sebab giliran suami, sebab makan minum suami, sebab duit suami, semua sebab benda sedih semua. Dan inilah dia ciri cinta dunia, sedih kerana isteri. Benar, yang ada suami beruntung. Betul tu Puan Rahaniza. Kalau dah tak ada, tak lapik dia nak nolong. Macam mana dah tak ada? Bukannya suami ni macam pilih ikan kat pasar. Nampak? Jadi kalau kita ambil caption ini, ambil sentence ayat ni, ada dia seronok, tiada sedih. Itulah cinta dunia. Nampak? Jadi kena ubah. Dapat harta gembira, tapi jangan lagi dipanggil muktamad. Nanti dulu. Ada duit ni seronok, tapi ubah. Tak boleh ni. Selagi aku tak sedekah ni tak boleh. Sedih sebab apa? Puan Dilila ke semua. Sedih sebab apa? Sedih sekadar hilang suami? Kalau sedih sebab tertutupnya pintu syurga, wajar dia sedih. Sedihlah kerana pintu syurgamu telah tertutup satu. Kalau nak kahwin lagi, tu dia. Lihat suami sebagai pintu syurga. Berapa ramai isteri-isteri tengok suami pintu syurga, tak nampak. Dia tengok suami je, macam neraka dia, Ustaz. Saya tengok suami saya ni, kalaulah dia cinta akhirat, dia tak cinta dunia, dia nampak suami je pintu syurga dah. Suami-suami pula, dia tengok saja keluarga, pintu syurga, ladang pahala. Bagi anak bini makan pahala, gembirakan isteri pahala. Keluarga dia, apatah lagi kalau berkhidmat dengan mak ayah dia. Berkhidmat dengan mak ayah dia, confirm dah. Tapi kerana apa? Sedih kita hari ni kerana kehilangan harta. Tak dapat gaji, tak dapat duit, tak dapat balik, tak dapat benda. Adat lah Ustaz. Memang sampai bila kita nak duduk dengan adat?
Sampai bila? Kita dah penat duduk dengan adat semata-mata. Kita hari ni penat sebab duduk dengan adat, tidak duduk dengan ibadat. Adatlah ada suami, adatlah ada suami, kalau tak bergaduh bukan suami, isteri namanya. Adat lagi. Adatlah ustaz, kami ni ada perasaan sedih. Adatlah ustaz. Adat lagi. Kenapa tak nak alihkan ke ibadah? Why? Nampak tidak? Kenapa tak nak seronok dengan ibadah? Maknanya seronok je dengan benda lah. Nampak? Bila kita perasaan kita sedih dan tidak dirawat dengan keimanan, maka dia akan pergi kepada hati. Hancur hatinya nanti sebab dia mainkan perasaan sedih. Duduk pada adat. Adat nak bersuami, nak kena ada suami. Nampak tidak? Pada yang tiada suami, sebab itu amalan ni hidup sebelum mati. Sementara ada, yang mana ada harta, laburkan untuk pahala. Yang mana ada suami, taatlah dengan suami. Yang mana ada isteri, didiklah isteri. Yang mana ada anak, uruskan anak-anak. Yang mana ada kehidupan, develop kehidupan. Nampak tidak? Macam contoh sahabat kita, ulang lagi ni, yang duk bagi apps kita ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, terfikir nak bantu upgrade kuliah kita, nak lagi canggih. Mudah-mudahan kita upgrade lagi, insya-Allah. Sementara tengah ada. Nampak? Khair. Jadi clear benda ni. Jadi kita kena tengok diri kita ni sedih kat mana. Memang adat itu ada, sedih, perasaan sedih itu adat. Tapi kalau duduk pada adat, perasaan saja adat, maka kita akan penat. Kita akan tenat. Siapa hanya duduk hidup dengan adat, dia akan tenat. Habis. Tenat ni hidup segan mati tak mau. Sebab tu ada rumah tangga macam tak ada tangga, ada rumah macam tak ada tangga. Ada anak macam tak ada anak. Ada duit macam tak ada duit. Ni berapa ramai? Ada suami macam tak ada suami. Berapa ramai? Nak cerai sekarang malu. Nak terus sakit. Nak cerai jugalah. Cerailah juga. Tapi dah cerai macam ada suami pula. Sebab apa-apa nak berhubung balik dengan bekas-bekas. Yang mana ada suami, yang mana ada anak lagi parah. Nak kena jumpa juga. Berapa banyak ramai orang yang Allah seksa gitu. Ada isteri macam tak ada isteri. Orang kalau ada isteri tu taat. Nampak? Ini ada isteri melawan kerja, jawab kerja. Nampak? Ini jenis cinta dunia ni. Saya cerita terus realiti kehidupan. Nampak? Ini dah. Ada anak dah sibuk tak dengar cakap. Anak saya ustaz, payahlah ustaz. Anak saya ni ustaz, payah dah. Tak tahulah, puas dah bercakap. Itu nama tenat. Tenat lah tu. Ada anak tak macam ada anak. Ada suami tak macam ada suami. Ada isteri tak macam ada isteri. Bertelagah sama sendiri. Kelemahan perempuan, isteri, itu ditunjukkan oleh isteri sendiri. Apabila dia bermasalah, dia cerita masalah dia. Dia tunjukkan. Kelemahan suami, itu kelemahan dia sendiri yang dia tunjukkan dengan pergaduhan-pergaduhan. Ini tenat. Itu tenat. Hidup yang tenat. Nak ke depan tak boleh, nak ke belakang tak boleh. Saya nak bagi contoh. Macam contoh anak degil tadi kata, degil contoh. Suami tapi tak boleh nak taat. Ada suami tapi tak boleh nak taat. Ini satu azab. Satu azab yang sebenarnya Muhammad Allah SWT. Ada suami dia tak boleh nak taat. Dia sedih dengan ketiadaan kebendaan. Padahal suami ada, bukan tak ada. Lain kalau tak ada macam tadi, ustaz suami saya dah mati ustaz. Ya tak apalah, sedih. Kenapa sedih? Kalau dia sedih, ada orang yang tak boleh move on. Saya jumpa suami dah mati lama dah, tak boleh move on lagi. Sedih tu terbayang-bayang. Saya tanya dia, suami dah mati dah, terbayang siapa?
Rindu kat siapa tu? Dah mati, dah ada tanam dah. Saya pun cakap, rindu dekat Allah sepatutnya. Udah-udahlah rindu kat manusia. Allah bagi nafas, bagi nyawa, bagi makan, bagi minum, bagi hidup. Suami tak boleh bagi hidup. Kenapa tak nak rindu dengan Allah? Nampak? Ada yang tak boleh move on. Nampak? Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi makna di sini, jangan kita sedih dengan tiada benda. Itu kesan cinta dunia. Kesan cinta dunia, kita buat kesimpulan dia, adalah kita sedih dengan ketiadaannya, tetapi bila ada kita tak boleh nak buat apa-apa. Sedih tak ada ketiadaannya harta, tapi bila ada macam tak ada. Sedih ketiadaan suami, tapi bila ada macam tak ada. Sedih ketiadaan anak, tapi bila ada macam tak ada. Allah, berat ni. Tak apalah, dah tak ada suami, tak apa, innalillah je. Sedih, rawat perasaan sedih tu dengan amalan. Ingat Allah. Jangan kita nampak Allah, suami saya baik ustaz, sebut suami baik, kita puji suami, melangit. Kalau suami tu jahat, kita keji sampai ke teras bumi, kita keji. Marah dia. Tapi bila sebut Allah baik, itulah sebaik-baiknya. Bila sebut Allah baik, itulah sebaik-baiknya. Nampak? Jadi sekarang sidang jemaah mata Allah SWT, mari kita jangan alihkan kesedihan itu pada kebendaan, ketiadaan. Allah uji. Sebab tu saya kata, siapa yang Allah uji mati suami, cerai mati, dia nampak kuasa Allah. Sebab sayang macam mana pun, Allah mati kan. Jadi masih ada sayang. Suami mati, sayang masih ada. Soalan, sayang siapa? Sayang siapa itu? Sayang Allah. Suami tak ada. Tapi kalau cerai hidup, kalau dia tak belajar, dia rasa dia berkuasa. Aku malas dah, aku dah penat dah nak cari suami lain, nak cari isteri lain. Dia akan melalui kesedihan yang sama, kesediaan yang sama. Nampak tidak? Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, khair. Jadi nampak tidak? Khair. Jadi sebab tu Puan Noris Firas, bila Allah uji, saya baca itu hari kan, Allah bagi tahu suami meninggal. Iyalah kesedihan, tapi yang lebih penting yang kita nak sedih itu adalah kalau kita tak nampak lagi apakah natijah daripada ujian kematian itu. Bila dah faham, masih bagus tengok monitor, belajar lagi, mengisi hati dengan amalan, itulah sebaik-baiknya. Ada orang masih lalai dengan suami kan, ada suami dia rasa suami ada sebelah, kulu kili buat suami. Ada yang Allah uji dah meninggal suami. Ada orang tu tak nak berkongsi pun ada, lalai Allah matikan terus, habis cerita. Tu ingat tu. Makanya kita faham, Allah uji, Allah bagi ujian kesedihan. Tetapi ujian kesedihan kalau tidak dirawat, kalau dia menyebabkan kita terus bersedih, menyebabkan bahawa kita membawa kepada ciri cinta keduniaan. Sebab cinta keduniaan, dia akan sedih ketiadaan benda. Nampak? Jelas? Jelas. Kalau jelas, alhamdulillah. Khair, kita sambung. Maka di sini sambung sikit perenggan bawah tu. Pada hari kiamat nanti, kata Nabi SAW dalam satu riwayat, ada kaum nanti dipanggil. Ni cerita kesan dia lagi. Kesan dia. Suami sedang diuji sakit, masih di hospital. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah kembali semua perkara tersebut, musibah itu. Tabahkan nanti, doakan mudah-mudahan Allah permudahkan, ya. Puan Umi Ros, kita doakan semua. Mana yang suami-suami dah kembali ke rahmatullah, kita doakan ditempatkan di tempat-tempat orang yang soleh, insya-Allah. Jadi suami tak ada, jangan sedih. Sedih sekejap, sementara saja, sekejap, jangan melarat-larat. Kalau sedih dia melarat-larat, perasaan dia dah pergi kepada menunjukkan hati dia sakit. Hati sakit tak boleh sebenarnya. Orang beriman tidak boleh sakit hati. Perasaan sedih tu ada, itu wajar, itu perasaan. Jangan biarkan perasaan tu sedih berlarutan
sehingga hati dia sakit. Itu tidak boleh. Wajar ada, wajar sedih. Tapi kalau dia benar-benar faham, tiada lagi kesedihan. Alhamdulillah puan, terima kasih. Okey. Bagus. Belajar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dirawat oleh Allah Taala, diraihkan, digembirakan. Ya, macam ayat Allah cemburu, ya benar. Kalau nak lihat kepada cemburu, memang Allah Maha cemburu. Sebab tu menduakan itu sifat yang mana layak hanya pada Allah. Sebab tu siapa yang menduakan Allah Taala, la tusyrik billah, hukumannya tak ada ampun. Allah takkan ampunkan orang yang la tusyrik billah. Sebab tu jangan menyekutukan Allah. Macam orang perempuan lah, yang perempuan yang tak sedar diri, yang tak faham bahasa, duk nampak tahu menduakan saya, semua benda yang abang buat semua tak kira. Macam tu lah perangai. Allah nak bagi dia betapa hancurnya apabila dapat tahu cintanya diduakan. Macam tu lah. Sedangkan tapi hakikatnya bukan cinta dia, cinta Allah. Allah nak bagi rasa sakit macam mana orang yang menduakan Allah Ta'ala. Allah bagi orang perempuan rasa sakit, Allah bagi orang lelaki rasa takut. Dua-dua ni gabungkan, sakit dan takut. Inilah dia cemburu Allah Ta'ala. Jangan main-main. Allah dapat kesan kecemburuan. Allah dapat kesan dalam hati kita ada cinta dunia, mencintai selain Allah Ta'ala, melebihi Allah. Habislah. Sebab tu hara porak-poranda rumah tangga tu kalau ada syirik ni. Sidang jemaah mata Allah SWT. Pada hari kiamat, sambung, pada hari kiamat pelbagai kaum dipanggil. Amalan mereka seperti gunung yang tinggi. Lantas mereka diperintahkan masuk ke dalam neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka mendirikan solat? Baginda menjawab, benar. Mereka mendirikan solat, berpuasa dan menghidupkan malam. Akan tetapi ketika diperlihatkan kepada mereka sesuatu daripada keduniaan, mereka saling berebut. Nampak? Sudah jemaah mata Allah SWT. Jadi dalam riwayat ini, dalam kisah ini, Allah tak terima. Allah tak terima sudah jemaah mata Allah SWT. Allah tak terima. Pernah tak kita melalui fasa yang beramal banyak? Yang muka surat sebelah kitab lama, kita muka surat 15, perenggan di bawah. Kita akan buat kesimpulan malam ni. Ada 4 kaedah nak mengatasi cinta dunia ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Satu keadaan yang mana datang di hari akhirat nanti membawa amalan yang banyak. Solat, berpuasa, bangun malam. Tapi bab dunia, Allahu Akbar, bergaduh. Tu ayat dia. Ni riwayat ni mengatakan saling berebut. Bila diperlihatkan kepada mereka sesuatu daripada keduniaan, mereka saling berebut. Kitab Hakikat Kehidupan, Puan Ruby. Kitab Hakikat Kehidupan, syarahan karangan Farid Abu Aulia. Ni tukang cakap ni. Allah takdirkan saya mengarangnya dengan izin Allah dan tahqiq pada para ulama, terutamanya Syekh Somahah, Syekh Somahah penasihat Sultan Sagung tu, Dato' Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Itu mufti penasihat agung, dan juga mufti Kelantan, mufti Selangor, dan beberapa orang guru lain, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh bawa saya lah. Sejak belajar dengan Ustaz, suami hargai atau tidak, tak ada kesan langsung pada jiwa. Dia ada 2 keadaan di sini, Puan Nur Kurniawan. Kita tak nak lagi sebut begini. Saya tak kisahlah suami hargai ke tak hargai. Maksudnya di situ ada sebutan tak hargai. Kita tak nak lagi highlight isu. Bukan lagi isu hargai atau tidak. Kadang-kadang ada orang sebut, tak apalah, walaupun suami saya tak bagi duit. Dia sebut juga tak bagi duit dia. Tak apalah, walaupun suami saya sebenarnya dah tak sayang saya,
Ada ni. Dia konon-konon dia nak cerita yang dia dah berubah. Tapi dalam masa sama, dia menyebut juga apa yang dia tak dapat tu. Memang tu proses lah Puan Nur Kurniawan. Lepas ni, sejak dah belajar ni Ustaz, dalam jiwa saya ini nak taat saja dengan suami. Tu yang sebaiknya. Ni saya terus cakap sini. Yang mana yang menonton ni ambil take note. Sebab kaedahnya begini. Kadang-kadang ada orang dia nak berubah, tapi dia masih lagi cerita tentang keadaan dia. Contoh macam kisah yang kita cerita ni, apabila diperlihatkan kepada mereka sesuatu tentang keduniaan, mereka saling berebut. Jadi berebut ni maknanya masih lagi dengan keadaan kehilangan tu terasa. Macam patutnya lah, walaupun suami saya ni bukannya romantik Ustaz, walaupun suami saya ni walaupun alang-alang walaupun kasih nyanyi satu lagu, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Alang-alang walaupun kan. Jadi jangan lagi disebut, diungkit, dinyatakan. Tak mau. Jangan lagi dah. Sebut saja, alhamdulillah Ustaz, jiwa saya semakin yakin untuk taat dengan suami saya. Alhamdulillah. Nampak? Tak ada lagi toleh, tak ada lagi tengok. Dia. Suami saya ni tak romantik. Walaupun dia tak romantik, tapi saya ni dia nak sebut walaupun tu. Tak payah dah. Orang yang sihat tak terfikir dah kesakitan dia. Jangan. Jadi fokus kepada apa yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada kita. Kalau Allah anugerahkan taat, fokus taat lah. Ada kadang-kadang kalau yang poligami tu kata apa, walaupunlah Ustaz suami saya tak balik jumpa saya, walaupun Ustaz giliran tak ada, walaupun suami saya ni kalau tengok kan tak sempurna pun, tapi saya tetap terima dia. Ambon. Dia nak juga cerita keburukan tu. Jadi sebut saja, masih lagi perasaan. Tempat tu kena syarahkan. Sebab tu tabik iblis tu, talbis. Tapi tak apalah, belajarlah, kita belajar. InsyaAllah Puan. Terima kasih. Bila asbab tulisan Puan tadi, kita boleh hurai dan kita boleh belajar. Okey. Walaupun Ustaz ramai maki saya ni, nampak rasa dia macam ni mulia sangat orang maki dia. Tak payahlah sebut dah ramai orang maki. Tak ada masalah. Nampak? Tak payah sebut dah situasi apa, keadaan apa. No. Alhamdulillah. Terus ya, benar Ustazah Janet Harun. Alhamdulillah. Tak adalah. Memang ingat sebab keadaan walaupun itu, perkataan walaupun seakan-akan macam kita seperti ada sesuatu kehilangan. Alhamdulillah Puan Rashimah tak nak lagi buat muka, tak nak buat muka buruk. Jangan buat muka buruk macam beruk. Jangan buat. Kalau buat muka buruk macam beruk pun tak nak tengok muka kita. Jangan. Dah tak nak dah buat muka buruk dah. Memang buruk, nak kata buruk, tak sanggup nak sebut tu buruk tu. Beruk maksud takut nak tengok muka. Khair, sambung kata. Senang jemaah mata Allah SWT. Baik, maka di sini kesan dia, amalan yang menggunung tinggi tu boleh hilang apabila dalam dirinya ada perebutan cinta dunia. Om Puang itulah Om Puang lah. Puan Mai, Tuan Mai. Om Puang gitulah. Ya Allah. Tapi janganlah duduk dengan puang saja. Duduklah dengan orang puan yang berimang. Orang puan yang berimang itu sifatnya mesti taat pada Allah Ta'ala dan taat kepada suaminya. Khair. Dan tidak tunduk kepada keadaan, tidak tunduk dengan perasaan. Itu orang beriman. Orang beriman dia tidak akan tunduk dengan perasaan, tidak tunduk dengan keadaan, dia hanya tunduk dengan satu je, ketaatan. Allahu Akbar. Doa sama-sama tuan-tuan yang menonton malam ni, insya-Allah
Mudah-mudahan Allah pilih kita semua untuk istiqamah dalam ketaatan. Allahumma sabbi qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Tapi nak taat kena din dulu. Macam malam ni kita tengah buat lah din maknanya kefahaman dulu baru boleh taat. Baik. Kalau dah berpisah dengan suami, jalan terbaiknya adalah sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang terbaiknya. Puan Ariana Aj, sebut inna lillahi, sebab itu musibah tau. Tak ada lagi, cerai itu adalah satu kemerdekaan bagi seorang perempuan itu. Hati-hati. Melainkan dia benar-benar berhadapan dengan yang dipanggil uzur syar'i. Uzur syar'i ini maksudnya dalam hakim melihat bahawa dia ni memang kena cerai kerana ada perkara-perkara yang memudaratkan diri dia, fizikalnya, mentalnya. Tapi kalau minta cerai, lepas tu masing-masing pergi bercerita gini ni, cerai je lah. Masing-masing pun setuju cerai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati. Sebab penceraian bukan benda yang Allah suka. Allah benci. Ingat, Allah benci. Halal tapi dibenci oleh Allah. Hati-hati. Kalau Allah haramkan, tak bercerai pula. Ini kaedah dia. Bercerai bukan benda yang seronok. Ingat, walaupun halal tapi dibenci oleh Allah. Kata orang Jawa, seboleh-boleh elakkan benda yang Allah benci. Sebab kalau kita berakhir dengan kebencian, Allah benci, dan kita tak sempat nak cover balik sepanjang-panjang kebencian, hati-hati. Kalau tak cover dengan kebaikan, tak ganti balik, tak jadi balik, jadi sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kau uji aku dengan bercerai, dengan musibah, dan aku berazam untuk jadi lebih baik. Dah, cakap macam tu. Tu dia Puan Ariana Aj. Ni kan kadang tu dia berbangga tu. Dia ingat, I ni tak boleh hidup sendiri ke? Dia ingat. Kita buktikan kepada dia. Dia ni jantan tak guna. Tu cakap macam tu. Nak bukti kat siapa? Jangan. Allah tahu. Jangan masing-masing nak menuding jari siapa. Setiap penceraian pasti ada kesalahan yang tersembunyi yang Allah tahu. Tak suami, isteri, dua-dua ni mesti ada isu dia. Tak usah sembunyi, Allah tahu. Jadi lebih baik mengaku dengan Allah, kata ini musibah daripada engkau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cakap itu, dan aku berazam untuk jadi lebih baik, ya Allah. Cakap itu, selesai masalah. InsyaAllah. Apa pun sabar. Seboleh-bolehnya. Ya benar, Puan Syariski, seboleh-bolehnya dulu. Tapi kalau dituliskan juga, tapi kena ingat, dia adalah takdir yang Allah takdirkan memilih. Jodoh tu takdir yang Allah tentukan. Jodoh. Tapi berpisah itu takdir yang dipanggil berubah. Berubah maksudnya Allah bagi akal dan iman untuk menentukan dalam konteks kehidupan kita. Ini kena hati-hati bab-bab ni macam ni. Hati-hatilah jemaah. Hati-hati. Dan lagi akhir zaman ni, bila sebut perceraian, saya sempat tahun lepas lah daripada Datuk Nordin, bekas KP, Ketua Pengarah JAKIM dulu. Dia bagi tahu kat saya 20% peningkatan. 20% peningkatan. Bahaya. Taat bunyi macam memenatkan. Kalau faham, ia nikmat. Benar. Taat awalnya penat tapi ujungnya nikmat. Taat memang penat. Dia dua-dua penat. Buat jahat pun penat. Tapi buat jahat, dia punya penat, dia akan kecewa. Buat baik, dia punya penat, dia akan nikmat. Ada yang inbox saya kata, saya dah nampak Ustaz, saya nak bercerai, katanya. Dia tanya saya, sebab saya nak bawa diri saya nak cari Allah. Saya nak cari Allah, Ustaz, katanya. Dia cakap macam tu. Jadi bila dia sebut cari Allah, inilah Allah nak bagi rezeki kat dia lagi lah. Saya terus cakap, ni bukan nak cari Allah ni puan. Minta maaf cakap, kalau nak cari Allah, tak perlu bercerai. Terkejut dia. Sebab apa? Kalau ada Allah tak lari. Asyah dengan Fir'aun, Allah sehingga paling nyawa tu. Nampak? Ada Allah kan? Ni bukan nak cari Allah, ni untuk diri sendiri, penting diri dia, penting diri tanah lah. Saya dah pening-pening lah, malas lah, saya dah fed up. Cakap macam tu kan? Saya dah puas sabar. Cakap lah macam tu.
Baik, sidang jemaah mata Allah SWT. Ini saya sentuh secara hakikat. Kita tak nak menangkan benda yang mungkar. Minta maaf, saya minta maaf bagi yang Allah uji penceraian. Bukan mengatakan hinanya ustaz ada. Tak. Apa yang ada dalam hukum itu bukan hina. Agama, yakni Islam, membenarkan perceraian. Benar, boleh. Tapi jangan ambil mudah penceraian. Jangan ambil mudah. Malah nak Allah. Jangan. Sebab kadang-kadang kita tersilap langkah. Bimbang-bimbang, Allah tak nak dengan kita. Kita tak ada Allah. Sebab ada Allah, dia akan redha dengan apa yang berlaku. Selagi mana tidak menghalang dia untuk ibadah. Saya tanya dia, adakah terhalang untuk ibadah? Solat terhalang tidak? Yang lain-lain terhalang tidak? Tidak. Kalau tidak, buat sajalah, taatlah. Ya. Walaupun memang nampak Allah dizalimi ke apa ke, sila taat, jangan lari. InsyaAllah. Janganlah fikir perkara itu. Sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi jelas menunjukkan ini tadi riwayat pada kisah Nabi SAW kata ni dalam kitab Mukasyafah Qulub ni, ada golongan nanti amalannya banyak. Pencerahan pilihan yang terakhir je Ustaz. Ya, yang terakhir itu pun mahkamah tentukan, tuan surah An-Najahiyah. Mahkamah, dia kena pergi mahkamah. Jangan, dia kena hakim yang akan tengok. Dia bukan semudah-mudah itulah. Biar hakim yang menentukan. Saya ada pernah melalui, saya panggil JP, Jawatan Kuasa Pendamai. Bercerai ni, tapi kalau suami nak, cepatlah. Kalau suami tak nak, dia ambil masa. Dia kena pergi Jawatan Pendamai, kemudian kena panggil akam, kena ada berapa peringkat lah. Siapa yang lawyer tu lagi arif lah perkara ni. Ni kadang-kadang dah ceraikan je, cari lain. Dan lagi kalau yang suami nak kahwin lagi, jangan bagi muka lah, tak cerai je. Ini yang berlaku ni. Penasihat-penasihat punah sihat, bukan penasihat punah sihat. Punah sihat. Hati-hati bercakap dengan punah sihat. Jika isteri tak mahu taat, bagi kata dua lah kat dia. Jika isteri tak mahu taat, bagi kata dua, bagi amaran, didik sampai dia benar-benar boleh taat. Pisahkan tempat tidurnya, bagi amaran dekat dia. Tapi insya-Allah, sebenarnya kalau mohon pada Allah Ta'ala, pandi ilah ke semua, taat ni anugerah Allah. Allah akan tolong siapa yang benar-benar taat. Kalau dia tak nak taat, kemungkinan dia ni kategori iblis. Tu je dia. Bila kalau kategori iblis, begini, saya nak beritahu. Ini saya cerita. Mana yang melalui masalah rumah tangga. Macam contoh suami dah berhadapan dengan isteri yang membangkang, marah, tak nak taat. Dia tunjuk dia punya samseng kampung dusun. Ini saya cerita isteri lah, yang mana suami-suami teranaya. Gini, pergi ke mahkamah, bincang, biar hakim tentukan, tunjukkan. Kalau hakim kata sabar-sabarlah banyak yuk, kalau dia cakap gitu, sabarlah. Tapi kalau hakim kata sian tengok kamu ni, di situ buat keputusan. Tapi usahakan, didik dia, usahakan. Begitu juga dengan isteri. Kalau berhadapan dengan suami yang sebaliknya macam tadi juga, menunjukkan perangai dia dengan macam-macam kerenahnya. Sekarang ni jaga ketaatan macam biasa. Suami pun sama juga. Macam tadi, kalau kes macam tadi, didik macam biasa. Tapi dah degil sangat, ustaz tak mau didik, dah tak terdidik, silakan menggunakan saluran. Salurannya adalah pergi pada mahkamah. Tu je. Jangan mandai-mandai buat cerita, nanti kan dia akan merosakkan market. Pergi mahkamah, jangan takut. Bagi tu yang Arif tak tahu nak cakap dengan si saya ni dah macam mana. Hakim pula orang Perak kata, hakim kena marah kat kau, biar hakim pun terkejut dengan perangai bini tu. Ya ampun, dengan aku kena marah sekali katanya. Kalau macam ni perangai, tak apalah tuan, katanya undurlah diri kita. Dia. Jadi biar ada orang yang arif di situ. Tak apa, bawa, kalau memang kategori si puaka, bawa kepuakaan itu ke mahkamah. Jangan kita buat di luar kerja-kerja tu. Suami tetap teruskan mendidik, jalankan tanggungjawab. Jangan buat benda yang Allah murka. Isteri pun sama. Teruskan ketaatan dan tanggungjawab. Tapi kita ada saluran yang betul. Itu pentingnya ada hakim.
Ya. Tapi kalau dua-dua faham kembali kepada Allah, tak ada sifat keduniaan, selesai masalah. Selesai masalah. Ya. Contohlah, pergi ke mahkamah, kan, isteri mengadu, bagi tahu. Lepas tu kemudian isteri pun cakap, tak apalah ya Arif, saya redha dengan perangai suami saya ni lah. Mungkin sebab dia ni saya masuk syurga ya Arif. Ya Arif kata, baguslah kamu balik lah. Itu je lah. Dia tak ada kata, kamu ni, kata, tak ada. Sama dengan suami pun, saya redha ya Arif. Saya terima si saya ni dengan baik. Dah. Kalau masing-masing terima, walaupun perangai dia huru harga, kalau masing-masing terima dan reda dengan salah satu, dengan reda dengan pasangan, selesai masalah. Salahnya tak reda ni, sedih dengan kebendaan. Ni jadi masalah. Ni orang yang sedih dengan kebendaan, berebut, bergaduh isu-isu dunia ni, maka solat banyak, zikir banyak, hidupkan malam yang banyak, terkubur amalan itu. Terkubur. Ingat tu, hati-hati. Sebab tu kadang-kadang orang beramal dia jadi penat. Ustaz penat beramal ni. Sebab dia mesti ada isu dunia yang belum selesai. Sudah jemaah mata Allah SWT. Jadi istimewa gemar pucat cinta lain. Allahu Akbar. Benar Tuan Muhammad Rizal Hakim, sedih dengan kebendaan, dapat penat je beribadat. Hati-hati. Baik, jadi sudah jemaah mata Allah SWT, bagaimana cara nak mengatasinya? Khair. Itulah dalil mana suami kena taat dengan isteri. Ni mana punya pengajian kata suami kena taat ni. Alhamdulillah Ustaz, sejak saya dah mengaji ni Ustaz, saya mula taat dengan isteri saya. Punggah katanya, pening kepala kata. Taat seorang suami hanya pada ibunya dan ayahnya. Taat bagi seorang isteri hanya pada suaminya. Ingat, itu saja. Hadis mafhum hadis, Nabi kata ummi 3 kali Nabi kata. Bagi seorang isteri pula, hadis mafhum hadis tentang ditanya oleh sahabat, kalaulah dibenarkan, kalau suami manusia yang boleh disujud itu siapa, maka kau sujud pada suami. Tuan Mahyudin Mahfuz sama kan, bila isteri ada masalah sama suami, suka cerita pada kawan. Itu nama punah sihat. Dan ada yang menasihat bercakap, sebab sekarang banyak janda. Grup GJ, grup janda merana, GJM. Bila ada crowd ni ada masalah, tengok aku janda okey apa? Okey. Ini punah sihat. Punah sihat yang bahaya ni. Tidak dinafikan. Bila iman lemah, dia akan cepat terkesan dengan keadaan dan perasaan, mainan perasaan. Ni dunia lah ni. Ni mainan dunia lah. Dia sedih dengan keadaan rumah tangga dia, dia sedih dengan suami dia, bukan dia taat pun, dia sedih dengan keadaan benda. Suami dia tak wish dah, suami dia perangai macam-macam, benda yang dia ni tak taat pun. Sama juga dengan suami. Ini saya cakap dua-dua ni bukan nak salah belah minat mana-mana pihak, nak menang mana-mana pihak. Kadang-kadang suami pun mengungut tentang benda. Dengan isteri dah tak macam dulu Ustaz, lipstick tebal 5 kaki boleh nampak dah. Sekarang Ustaz nak kata lipstick pun tidak, apa pun tidak, nak kata mulut pun tidak, apa pun tidak ni. Dulu Ustaz biar wangi, nampak dia mula buat comparison, dia mula buat perbandingan. Walaupun memang dituntut isteri untuk berhias-hias depan suami contoh, tapi bagi suami janganlah jadikan itu sebagai isu. Jangan jadikan itu isu untuk mengganggu perasaan dan keadaan kita sehingga terganggu iman kita. Sebab kita ni sudah pasti makin lama hidup, makin akan terliur dengan pahala, terliur dengan ketaatan. Jadi kenapa kita masih lagi jadikan isu kebendaan sebagai punca pergaduhan? Dan ini yang mengganggu sebenarnya.
mengganggu kehidupan itu. Nampak isteri mengadu kat isteri mengadu kat kawan-kawan, perangai suami gini, dan nak pula kena pula suami nak kahwin lagi. Dia pun kata kau tinggalkan dia laki kau tu, kau ceraikan dia laki. Itu pun nasihat. Sama juga orang lelaki salah minta nasihat, tanya dekat orang yang tidak kena tempat, maka kau tambah je, cari je perempuan lain baru dia tahu. Nampak? Ini nasihat-nasihat yang merosakkan. Hati-hati sebenarnya Muhammad Allah SWT. Bila ada tim-tim kelab macam ni, begitulah dia. Taat pada guru, ya benar, ya Ustaz Mawak, betul. Taat pada guru. Anak murid wajib taat pada guru, itu tambahan. Khair. Nak tolong janda. Ada hadisnya. Bagus tolong janda ni, tapi janda yang benar-benar faham lah. Ada isteri taat dengan Allah, tutup aurat. Baguslah isteri itu. Isteri, jangan ingat taat anda itu akan membuatkan suami jadi baik. Taat itu membuatkan anda jadi baik. Ini satu mentaliti yang kena betulkan. Ada isteri dia mengingatkan, dia sangka bahawa dia taat, suami jadi baik. Kalau suami jadi baik, suami itulah yang taat, bukan isteri yang taat. Belum tentu isteri taat, suami jadi baik. Belum tentu. Jadi janganlah duk expect, kita dah bangun malam, dah bertahan. Ini yang cerita tentang riwayat tadi. Dia beramal, isteri beramal banyak, dah berzikir banyak, dah bagus dah ni, tiba-tiba masih lagi bergaduh tentang hal suami. Maka dia masih cinta dunia. Amalan dia hancur sebenarnya. Sebab apabila dilihatkan dunia, dia masih terkesan dengan keadaan itu. Malah boleh bergaduh balik. Malah silat-silat hari bulan, dia kata apa? Sia-sia saya baik selama ni. Sepatutnya saya baik, mesti dapat suami baik. Tapi saya dah jadi baik, kenapa abang tak baik-baik? Ini jangan. Jawapan kepada isteri taat kepada Allah, dah tutup aurat, dah berzikir, ajak suami lakukan, tapi suami arah lain, maka suamilah yang bermasalah. Isteri okey. Kalau dua-dua macam tu tak okey, dua-dualah bermasalah. Faham? Jangan kaitkan. Ini nak kaitkan. No, jangan kaitkan begitu. Doakan. Maknanya isteri ni dah jadi isteri solehah. Isteri solehah lah ni. Jadi isteri solehah, doanya makbul. Jadi doalah. Begitu. Suami dayus kalau dia biarkan isterinya dah bersekongkol dengan isterinya dengan kemaksiatan, Tuan Syarizki. Itu dia bawa dipanggil dayus. Sama juga kalau suami membiarkan isterinya syirik kepada Allah Ta'ala. Dayus. Apa saja jenis dosa. Apa saja sifat kemungkaran, dosa yang dibiarkan, malah disokong oleh suami, maka dayus. Hati-hati. Dan kebaikan memang berbalik kepada diri sendiri. Setiap kebaikan adalah untuk diri sendiri. Allah kata, buat baik balas baik, buat buruk balas buruk. Khair. Baik ada makna khair. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, muka surat 16 penutup untuk realiti kehidupan masa kini. Kita akan masuk lepas ni tajuk hakikat dunia dan seisinya. Khair, sidang jemaah mata Allah SWT. Okey, baik, kita sambung sikit lagi. Jelas menunjukkan bahawa realiti kehidupan akhir zaman ini dipenuhi dengan fitnah. Baik, dalam kita bincangkan tajuk realiti kehidupan masa kini ni, dan benar kita ini masalah kita, masalah keduniaan ni, kita suka kaitkan dengan kebenaran dan luaran. Kita nak baik je kaitkan dengan orang. Ini masalah, kita hilang fokus. Sedangkan baik untuk perbaiki diri, hukum untuk hukum diri, bukan hukum orang.
Hati-hati. Sebab tu dalam pengertian tauhid dan tasawuf itu adalah membawa koreksi diri, muhasabah diri, merenung diri. Man arafa nafsah, kata ulama, faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri, kenal Tuhannya. Khair. Jadi dalam muka surat 16 ni, kitab lama ataupun versi sebelum muka 11. Baik, jelas menunjukkan pertama, dunia ni fitnah. Kita berada di akhir zaman dan zaman yang penuh fitnah. Betul Tuan An-Najahiyah. Kita nak tegur orang tapi kita kena tegur balik. Tu zaman sekarang ni macam tu lah. Fitnah tu. Dia suka nak kenakan balik. Suami tegur, wajib suami tegur isteri. Wajib. Suami wajib tegur isteri. Suami wajib tegur isteri. Tapi isteri dia akan argue suami balik. Alah, abang nak tegur saya. Abang tu dah baik ke belum? Ini masalah ni. Dia nak kaitkan juga dengan orang lain. Walaupun suami dia tidak sempurna, tidak baik, tapi kalau dia tegur, wajib isteri ikut. Sebab dia tegur benda yang baik. Baik. Jadi fitnah yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas menekankan kepada aspek keduniaan dan harta. Menjelaskan bahawa perkara yang utamanya hendak dihindarkan itu adalah terperangkap pada fitnah dunia. Ianya akan menyebabkan amalan seluruhnya binasa dan menjadi asbab punca segala kemaksiatan dan kejahatan. Hubbud dunya ra'sul khati'ah. Hubbud dunya ra'sul khati'ah. Cinta dunia kepala bagi segala dosa, dan dunia, harta menghalang kita untuk mengenal pencipta. Kita kaitkan balik tentang isu kita ni adalah masalah hati. Bila ada masalah, hati nak kenal Allah. Masalah kita sebenarnya adalah nak kenal Allah. Tetapi adanya fitnah dunia. Nampak? Adanya fitnah dunia maka menyebabkan terhalang kita untuk menyelesaikan masalah kita. Apa dia? Masalah nak mengenal Allah. Sebenarnya hidup kita ni masalah kita nak mengenal Allah. Tu je. Nampak? Nak mengenal Allah. Jadi dalam hal ini, seperti mana kita kaitkan realiti kehidupan masa kini dan akhir zaman dan bertepatan dengan hadis Nabi SAW, inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah dan fitnah umatku adalah harta. Harta ini sifatnya adalah menyebabkan jiwa terbelenggu, tidak bebas. Nakkan masih ada isu. Hati dia masih terperangkap dengan perasaan. Hati dan perasaan. Ada je isu-isu kebendaan yang cuba nak dikaitkan menyebabkan hati itu sengsara. Sepatutnya dah bebas. Inilah ada fitnah itu. Jelas menunjukkan bahawa kita kena berusaha untuk hindarkan daripada terperangkap dengan fitnah dunia, yang mana fitnah dunia ini menyebabkan seluruh amalan kita boleh binasa. Hati-hati fitnah dunia. Seperti mana apa fitnah dunia tadi, kita dah bincang tentang Nabi Isa AS telah tunjukkan, telah nyatakan bagaimana Nabi Isa AS memanggil roh yang telah mati itu dengan mukjizatnya, dengan izin Allah Ta'ala, memanggil yang mati itu hidup. Dia bagi tahu apa itu cinta dunia, yang ini sedih ketiadaannya, seronok dengan keadaannya bila keberadaannya. Baik. Jadi ada 4 kaedah untuk keluar daripada fitnah ini. Ni penutup kita bincang pada malam ni. Jadi penutup untuk perbincangan kita, dan kita akan sambung kuliah ini nanti. InsyaAllah penutupnya adalah daripada tafsir Ibnu Katsir, Abu Ja'far Ar-Razi, diriwayatkan pada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ada 4 kaedah. Kalau kita pakai 4 kaedah ini, menyebabkan kita diteguhkan sifat keimanan ataupun diteguhkan orang-orang mukmin itu, dan diibaratkan keadaannya di antara manusia lain seperti yang hidup berjalan di tengah-tengah kubur orang yang sudah mati. Ini 4 kaedah ini kalau kita fahami, kalau kita pakai, maka kita ibarat berjalan
di tengah-tengah kubur orang yang sudah mati. Maknanya kita terhindar daripada penyakit hati yang menyebabkan semua orang mati, dan kita Allah pelihara hidup. Okey, baik. Yang pertama adalah cara kita nak keluar daripada fitnah dunia ni. Cara nak keluar daripada fitnah dunia, cinta dunia, yang pertama, jika ia berkata, ia jujur. Yang pertama, jika ia berkata, ia jujur. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ia menghukum, ia berlaku adil. Yang ketiga, jika diberi cubaan, yakni musibah, ia bersabar. Yang keempat, jika diberi, ianya bersyukur. Jika ia diberi, ianya bersyukur. Baik, yang pertama, ada 4. Yang pertama, nak keluar berfitnah ni adalah jika ia berkata, ia jujur. Yang kedua, jika ia menghukum, ia berlaku adil. Yang ketiga, jika diberi cubaan atau musibah, ia bersabar. Dan yang keempat, jika diberi, ia bersyukur. Baik, yang pertama, jika ia berkata, ia jujur. Nah, cara nak keluar daripada cinta dunia dan fitnah dunia, berkata jujur. Lepas ni kita masuk tajuk tentang hakikat dunia dan seisinya, dan kita akan berkata jujur tentang dunia. Lepas pada ni, jangan lagi bagi takrif yang dipanggil apa? Kredit memuliakan dunia. Sebab jujur dalam takrif keduniaan itu apa? Harta itu apa? Suami itu apa? Isteri itu apa? Anak itu apa? Jujur dalam mentakrifkan dia. Ni, anaklah nyawa saya, ustaz. Anak nyawa saya. Suamilah, ustaz. Suami ni, ustaz. Dia mula suami. Isteri jaga, ya ini isteri saya, ini isteri saya. Oh, isteri ni. Apa yang dia cerita sebenarnya? Jujurlah. Harta, oh seronok ada harta ni. Apa yang kita nak bagi tahu sebenarnya? Jujurlah. Jujur mengatakan bahawa semua yang kita sebut tentang dunia, semuanya itu adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Habis itu. Ini kita akan sentuh dalam hakikat dunia dan sisi. Sebab nak keluar dari cinta dunia adalah jangan bagi makna yang menyebabkan kita jatuh hati. Jatuh hati dengan suami. Sebab apa jatuh hati dengan suami? Suami ni caring, sharing. Jadi cerita pasal suami. Dia ni loving. Suami ni yelah saya di cerita suami je. Jujurlah. Kalau cerita tentang kebenaran, suami ni apa? Kalau tanya dalam ilmu kebenaran, suami ni penipu. Penipu, ustaz? Berapa ramai? Tak percaya. Berapa ramai yang jumpa kata, ustaz, saya kena tipu dengan suami saya. Buat nak tahu ke? Kalau tak kena tipu pun memang penipu. Nak Allah kata kesenangan yang menipu. Isteri menipu. Ya ke ustaz? Tak percaya tengok. Kejap muka senyum, kejap muka muncung, kejap muka senyum, kejap muka macam jeruk, kejap muka senyum, berubah jadi beruk. Kan nipu. Kejap cakap nak setia, kejap lagi kau marah. Nipu. Asal kata dunia menipu. Nampak? Kita nak takrifkannya balik. Nak jujur pun tak tahu maknanya, ya. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Harta benda. Harta mana memberi apa-apa pada kita? Harta benda lah. Ni harta ni ustaz, kalau kita mula harta menipu. Berapa ramai yang tertipu dengan harta? Ingatkan ada je, tiba habis. Berapa ramai yang muflis, bankrupt. Tu billionaire Singapura, bankrupt, muflis, masuk kan kenyataan. Time kahwin dua-dua make up handsome lawa. Betul tuan Surah Najah. Lepas pada tu dia dua-dua terkejut.
tipu. Walaupun tak ada soal apa-apa Tuan Raja Sarizal, apa tak ada apa isu pun, memang nipu. Apa maksud nipu ni? Bukan kesenangan yang hakiki. Sayang-sayang macam mana pun mati. Tu nipu lah. Ya. Tuan Razak Ahmad berubah jadi beruk yang tak boleh tahan tu. Betul, beruk pun takut. Adanya inbox saya, Ustaz, tak jadi kesalahan ke saya nak sharekan ni? Dia cakap apa tau, baik campur buruk jadi buruk katanya. Saya cukup tersentuh dengan kenyataan ni. Saya cakap betul lah, sebar kan. Betul lah tu. Nak kata baik pun tidak, buruk pun tidak, campur dua-dua jadi buruk, jadi beruk pun tidak. Nak kata baik pun tidak, buruk pun tidak, campur dua-dua jadi beruk pun tidak. Beruk pun tak nak mengaku. Siapa tengok ada video yang saya tengok video tu dekat Ustaz Ustaz Abdullah Khairi. Ustaz Abdullah Khairi dia share tentang beruk, kera yang rebut makanan tu. Siapa dah tengok? Kera rebut makanan. Kera ambil satu-satu pun dua, paling kuat dua je. Cukup semua makan. Lepas tu dia kaitkan pula video manusia letak makanan atas meja. Subhanallah, lebih teruk daripada kera. Bunyi berebut dia. La ilaha illallah. Cuba tengok nanti. Ada video tu, cuba cari. Kera dia letak makanan, dia ambil juga, tapi ambil seorang satu, seorang dua, seorang satu, itu je. Tapi manusia letak makanan, ya Allah, nampak? Ada yang tengok? Nampak tidak? Beruk ke apa tu? Teruk lagi pada beruk. Manusia naik atas meja lagi. Beruk, tengok, macam ni. Ini beruk ke manusia? Nampak? Beruk mayit. Sama dia. Nah, kan ada keluar, nampak? Kita baru bincang tentang baik campur buruk jadi beruk. Keluar video beruk. Ulaikal an'am, surah Al-A'raf 179. Betul. Ulaikal an'am balhum adall. Mereka bahkan lebih teruk daripada binatang. Ulaikal an'am, siapa berebut suami lebih teruk daripada beruk. Berebut. Ustaz, saya tak berebut, tak lantaklah dia. Lantak pun sama, lebih teruk pada beruk. Sebab beruk tak adalah lantak pasangan. Berebut pun teruk, lantak pun teruk. Ambil katanya. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi jika ia berkata, ia jujur. Ada kan? Jadi sokong dengan perbahasan kita ni. Baik campur buruk jadi beruk pun tidak. Allah kata ulaikal an'am balhum adall. Mereka lebih teruk daripada binatang. Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Malah mereka akan jadi lebih teruk, serendah-rendah kejadian. Ada sahabat saya tulis talbih iblis dalam sangkaan. Apa maksudnya? Ya, sangkaan itulah. Jadi sangkaan ni pikiran menyangkakan bahawa kita dah baik, padahal buruk. Menyangkakan kita dah berbuat baik, menyangkakan kita mengambil hak kita, macam tu makanan. Konon-konon nak mempertahankan hak, rupanya bukan mempertahankan hak, merosakkan hak orang lain. Sifat tamak manusia. Betul lah. Kak Su Masurin, tah lah Ustaz. Lain macam bunyi tu. Tah lah Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Sidang jemaah mata Allah SWT. Berkata ia jujur. Baik, mentaati ahli maksiat ni Tuan Najahiyah. Baik, bila kata mentaati ahli maksiat, cinta dunia kita ceritakan bagaimana sifat dunia ni sedih kita sendiri. Baik, mentaati ahli maksiat ni adalah kita mengikuti kemungkaran dia. Contoh, mentaati ahli maksiat ni bila kata jumpa kawan ataupun sesiapa saja, contoh, kita ambil contoh meniaga. Kita ada grup meniaga.
kita nak stay dengan dia sebab dia ada input ke, ada benefit, kerana nakkan perkara itu sanggup duduk dengan keadaan orang yang melambat-lambatkan solat. Tu mentaati ahli maksiat lah tu. Taat sangat dengan dia, taat sangat dengan grup tu. Contoh, kita ada grup kita ni, tak apalah, jom kita meeting, jom kita bincang. Meeting, lambat solat. Taat pula tu, dia boleh stay lagi, besok lagi, lusa lagi. Itu dia taat pada ahli maksiat. Ahli maksiat ni maksiat jiwa, maksiat zahir dan batin, dua-dua. Contoh, taat kepada orang yang suka buat permusuhan. Dah tahu dah orang ni mengajak pada kemusuhan, mengajak kepada sangkaan-sangkaan buruk, kita taat lagi dengan dia, nak kawan, kita dengar lagi, kita raikan dia, kita taat. Kita nak apa dengan dia? Kalau nak dakwah tu lain cerita. Ni kadang-kadang kita nak kawan, tak apalah, dia macam tu pun tak apalah kita biarkan perangai buruk dia, malah kita buat dia rasa senang pula. Tengok si jemaah tu okey dengan aku mulut laser okey je, jemaah okey je. Hati-hati, menyebabkan orang selesa dengan kemaksiatan itu. Nampak? Itu taat lah tu. Kerana ada kita punya intention, kita ada kemahuan, kita sanggup meninggalkan ketaatan, kita sanggup duduk dengan kemungkaran. Patutnya angkat punggung dah. Kalau orang yang buat maksiat gitu, angkat punggung lah. Kita bukan bermusuh secara hak, maksud bermusuh secara sampai kita berdendam, tidak. Kita keluar daripada kumpulan itu. Minta maaf lah, aku nak balik dulu lah ya. Jumpa pun salam je, okey, salam, okey, keluar dah. You nak minum sekali, keluar sekali, jalan sama-sama macam tak ada apa-apa berlaku. Dah, hati-hati. Kerana ada sesuatu kepentingan, kita diam membisu. Hati-hati. Contoh macam klien kita, contoh, kita ikutkan kehendak klien. Orang bisnes contoh, meniaga-meniaga ni, sampai kalau meeting dengan dia tu, mentang-mentang lah dia nak bagi projek, dia nak bagi duit kat kita, kita sanggup meninggalkan ketaatan sehingga kita degelarkan ahli maksiat. Hati-hati. Hati-hati. Ikutkan kehendak klien tu, dia ni ahli maksiat, sogok dia, bagi benda-benda yang mana Allah terang-terang nampak benda tu haram, kita tolong pula. Kerana nakkan sesuatu perkara habuan dunia, kita sanggup mentaati ahli maksiat. Hati-hati, Allah akan hantam satu kali. Jangan main-main perkara ni. Kalau mulut laser untuk pertahankan kebenaran, pertahankanlah. Tak ada istilah mulut lasernya. Mulut laser ni cakap benda cabul, cakap benda buruk, cakap benda-benda yang kesat. Itu mulut cabul. Kalau bercakap benda-benda kebenaran, itu bukan mulut cabul, itu kebenaran. Cakaplah kebenaran. Yang kata diam tu, jangan cakap benda yang buruk. Kalau benda tu kebenaran, cakap. Ya, ni pun juga sebagai contoh anak-anak, mak ayah yang dah disogokkan anak-anak dengan duit sampai terdiam, tak boleh cakap. Tu buat ahli maksiat yang main. Biarkan anak-anak tu, alah tak apalah, terdiam, tak boleh cakap apa. Sebab apa? Rumah mak bayar kereta, mak rumah anak bagi kereta, anak bagi, semua anak bagi, sampai terdiam mak nak cakap. Sebab tu anak-anak yang bergelar anak lagi, terutama anak lelaki, tolong bagi tahu kat mak nak cakap apa dengan saya, mak cakap, mak nak marah, mak nak maki, mak nak apa, mak kata. Mak nak kata kat isteri saya, mak kata. Mak nak kata kat anak-anak saya, mak kata. Jangan sebab kerana mak nampak saya tolong ini gini, mak diam. Mak jangan diam, mak. Kalau mak diam, nanti bimbang-bimbang mak setuju pula dengan kemaksiatan saya. Hati-hati. Ingatkan, ini kalau anak-anak yang faham lah. Kalau anak-anak yang tak faham, dia akan cakap apa? Kita dah tolong dah macam-macam, sampai mak terdiam. Hati-hati. Ramai akhir zaman ni terdiam. Sebab apa? Dan kalau bercakap kan, anak sentap, dah tak bagi mak duit. Nampak? Macam mana nak kilah balik teguran suami yang dibalas kecaman isteri yang ustaz? Isteri ya? Isteri mengecam suami. Teguran suami, isteri kecam. Nak kilah.
Pertama, suami kena duduk pada kebenaran. Bila duduk pada kebenaran, teruskan keberanian anda untuk menjawab segala kilas dan kecaman isteri. Jangan diam pula. Isteri dah kecam, tu diam. Habislah. Abang ingat, abang ini saya kecam bang, saya tinggalkan bang. Kamu nak tinggalkan abang? Silakan. Jawab dengan kebenaran. Berani? Silakan. Cakap dia. Kamu jangan main-main. Tak apa. Bukan kata bergaduh, tapi tegas. Memang dia akan bertegang punya. Tuan Ezrin memang akan bertegang. Ini kan kadang jangan salah faham. Ada orang dia bilang kata nak berkata jujur, dia terpaksa diam. Bukan kata diamkan kebenaran. Diam ni kalau kita nak carut, nak cakap benda buruk tu diam. Kalau aku cakap benda kotor tu diam. Tapi kalau kita nak bercakap benda kebenaran, walaupun dengan nada marah, intonasi tinggi, cakap. Apatah lagi dengan isteri kita. Cakap, tak apalah. Biar bergaduh sekarang. Itu masuk bergaduh tu. Biarlah bertegang urat sekarang kerana menegakkan kebenaran. Supaya tidak nanti bertegang leher pula dengan malaikat nanti. Tak nak. Biar habis-habis ini. Tegas dalam menegakkan kebenaran. Jangan biarkan. Tapi dapatkan kebenaran dulu. Kalau tidak nanti kan tak berani. Kena kecam dengan isteri, tu hilang kepala terus jadi kuku. Hati-hati. Isteri puak pembangkang Ya. Jangan takut. Mak dia ada veto, suami pun ada veto. Teruskan berkata benar. Baik, itu ia berkata jujur. Kemudian jika menghukum ia berlaku adil. Menghukum berlaku adil ni mana yang kedua, hukum ni jangan hukum pada luaran. Contoh, susahlah dia, tak ada harta, susahlah. Nampak? Hukum tu biar adil. Adil ni letakkan sesuatu pada tempatnya. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Okey? Letakkan sesuatu pada tempatnya. Itu hukum bagi adil. Yang ni, harta letak pada harta. Mulia letak pada sifat. Kuat letak pada Allah. Begitu. Jangan menghukum mengikut kebendaan. Habislah kamu taat, apa kamu dapat, kamu jadi bodoh lah, cakap macam tu. Menghukum. Kita tengok orang susah, habislah susahlah dia. Apa dia tak dapat nanti akan datang, dia cakap, kahwin dua, habislah dia ni, kesian dia, kasih sayang dia kan, kesian lah ya. Anda nampak. Ini orangnya tak keluar daripada fitnah dunia. Orang yang keluar pada fitnah dunia, dia bercakap, dia adil. Yang ni kebahagiaan bukan letak pada manusia, kebahagiaan letak pada Allah, hati. Dia cakap, dia letakkan balik pada tempatnya. Itu adil. Okey. Baik, jika diberi cubaan dia sabar. Ni Allah uji susah, Allah uji musibah, sabar. Ini cara nak keluar daripada fitnah dunia. Jangan kita resah, kita rimah, kita benci. Kita sabar. Sebab ini dunia. Dunia ni sebenarnya bukan untuk aku, katanya. Betul. Dunia bukan tempat kita. Kita di syurga. Jadi kalau tak ada dunia atau diuji dengan keadaan dunia yang susah, sabar saja. Sebab susah tu tak lama. Boleh jadi, tak lama. Susah boleh jadi senang. Senang boleh jadi susah. Jadi yang keempat dan terakhir, jika diberi, ia bersyukur. Bersyukur saja. Kesenangan dengan ada, sebab kesenangan itu boleh hilang. Itu yang ketiga dan keempat. Itu ada kaitannya. Okey. Baik. Sedang jemaah mata Allah SWT. Dah nak penutup pun lajak juga ni sampai 11.30. Minta maaf banyak. Saya ambil masa sikit sebab nak cover balik semalam ada gangguan. Ini hari tadi pun kita mula lambat balik tadi. Apa pun tadi saya mukadimah mula saya nak tunjuk intro bagaimana ada, alhamdulillah kita akan upgrade apps ni sebab ada sketch tu saya nak lukis. Nanti kita akan gunakan apps tu. Lebih nampak lah saya lukis ni, boleh nampak terus. InsyaAllah lebih jelas. Tadi intro bahawa ada sahabat kita ni alhamdulillah berusaha untuk bantu kita untuk upgrade sistem kuliah kita ni. Walaupun sekarang alhamdulillah kita nak upgrade lagi supaya kita boleh bertambah lebih baik. Sabar, kita nak biar Islam ni improve. Kita dengan agama ni kena ada improvement. Itulah walal akhiratu khairul laka minal ula.
Sabar tu boleh dipanggil pujuk hati. Bukan. Hati tidak perlu dipujuk begitu, Puan Fazila. Sabar itu bukan istilah pujuk hati. Sabar itu adalah ketaatan, suruhan. Allah suruh sabar, sabarlah. Pujuk ni sebenarnya perkataan, istilah saja pujuk-pujuk ni. Sebenarnya dia tak ada istilah pujuk hati. Istilahnya adalah didik hati, bersihkan hati. Dia tak ada istilah pujuk. Ini istilah kita lah, pakai pujuk lah, pujuk. Sebab pujuk ni macam satu istilah lemah. Sebenarnya pada hati ni ada dua saja, didik dan bersih. Hati ada dua saja, didik dan bersih. Bersihkan hati, didik hati. Bersihkan hati, didik hati. Kalau perasaan, itu tundukkan perasaan. Okey, boleh ya? Ini penutup. Untuk hati ada dua, didik dan bersih. Bersih dan didik. Untuk perasaan, tundukkan perasaan. Perasaan tundukkan. Itu je istilah dia. Dah? Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Sebab tu sabar ni dikaitkan dengan wabasyiris sabirin. Wabasyiris sabirin, kabarkan berita gembira bagi orang yang sabar. Wabasyiris sabirin, kabarkan berita gembira bagi orang yang sabar. Sabar adalah benda yang nikmat. Jadi jangan kaitkan sabar itu dengan benda yang azab. Tak ada. Perasaan tundukkan. Tundukkan perasaan sebelum anda ditundukkan. Ya. Orang kata sabar juga ke kalau tegur tersinggung? Orang kata sabar juga ke kalau tegur tersinggung? Bersihkan hati kalau tersinggung tu. Baik, cukup setakat itu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Alhamdulillah. Jadi habis kita punya tajuk ni. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita sambung pada perbincangan kita pada siri yang seterusnya pada hari esok malam, pada bab yang baru tapi masih pada mukadimah lagi perbincangan kita, yakni hakikat dunia dan seisinya, muka surat 17, dan kitab yang sebelumnya itu muka surat 13. Baik, insya-Allah terima kasih banyak kepada semua. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir bersiaran langsung bersama saya pada malam ni. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berkati kita semua, insyaAllah. Jadi cukup setakat itu saja, dan kita sambung besok pengajian kita pada esok malam pukul 9.30 malam, insyaAllah. Dan bantu sebar-sebarkan kepada sahabat-sahabat kita. Terima kasih, saya tengok yang banyak tag ramai, tagkan kepada sahabat-sahabat Facebook yang ramai-ramai tu. Taglah kat mereka. Mana tahu asbab kita kongsi itu mereka terbuka hati. Ramai saya tengok begitu yang dah. Sebab kita pengajian ni fokus. Kita nak fokus kepada perubahan itu. Kita bukan sekadar dapat input saja, tapi kita nak, kalau dalam bahasa Jawanya, coaching. Tapi ini talaki lah. Talaki kehidupan. Kita nak talaki kehidupan. Sebab tu dengan adanya apps macam tadi, nanti saya boleh sharekan PowerPoint. Nanti ada kelas khusus pula, nanti close up untuk mendetailkan. Dah ada apps ni, boleh saya kongsikan PowerPoint nanti, insyaAllah. Tapi itu insyaAllah lah bila tiba masanya nanti, insyaAllah. Khair. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang terus setia dan sudi untuk meneruskan kuliah ini. Mohon maaf di atas segala kekurangan, tutur kata yang tidak sepatutnya. Mohon maaf. Moga-moga Allah Ta'ala menyempurnakan perbincangan kita, kuliah kita pada malam yang penuh barakah ni. Dan insyaAllah semua yang menonton, Allah berikan kefahaman. Allahumma faqihu wa fiddin wa alimna takwil. Dan berikan kefahaman dan jelas, dibukakan pintu hati untuk memahami apa yang dibincangkan, istiqomah dalam ketaatan dan amalan, dan dimasukkan ke dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar.